اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Lama juga saya mahu mengetahui dari nenek mengapa yang Tok Syekh ni selalu datang membantunya. Kalaulah Tok Syekh itu kan dari golongan bunian, apakah benar bunian ini makhluk yang baik dan bertimbang rasa? Bunian ni juga makhluk macam kita, kata nenek menceritakan kepada saya. Ada golongan yang baik, ada golongan yang jahat. Ada setengahnya mengganggu orang dan ada setengahnya menolong, ujar nenek lagi. Kadang-kadang ingin juga saya mahu melihat bagaimana masyarakat bunian ni. Tetapi bila mendengarkan cerita nenek tentang masyarakat bunian ni, hati saya jadi gemetar. Kata nenek, makhluk bunian ini adalah makhluk halus, manakala manusia biasa adalah makhluk besar. Sebab itu, apabila makhluk kasar diresapi oleh makhluk halus, mereka tidak berupaya melepaskan diri. Bunian ni akan menjamu sesiapa yang ditawannya dengan makanan yang lazat-lazat, nenek menceritakan kepada saya selanjutnya. Tetapi sebenarnya, yang dimakan oleh orang yang ditawannya itu ialah cacing gelang-gelang ataupun tahi cacing, ujarnya. Nenek memberitahu saya beberapa tempat yang dikatakan sebagai kawasan orang bunian. Kononnya, satu ketika dahulu, orang bunian ini berbaik-baik dengan orang-orang kampung. Sayangnya, orang-orang kampung tidak jujur terhadap orang-orang bunian. Di kampung saya, kawasan orang bunian ialah di darat kampung berhampiran dengan bulu karotan. Satu ketika dahulu, orang-orang kampung boleh meminjam pinggan mangkuk dari orang-orang bunian untuk melakukan upacara nikah kahwin. Apabila dibakar kemenyan sambil menyeru penghulu bunian, sebutlah jumlah pinggan mangkuk yang dikehendaki. Esoknya, orang yang ingin meminjam itu akan mendapati pinggan mangkuk seperti yang dikehendaki sudah ada di hadapan pintu. Syarat meminjamnya hanya mesti mengembalikan semua pinggan mangkuk itu dengan cukup. Kalau terdapat yang pecah atau retak, mesti juga dikembalikan. Satu masa dahulu, orang-orang kampung sangat mematuhi syarat tersebut kerana orang-orang tua dahulu sangat jujur dan tidak pernah mungkir janji. Tetapi selepas orang-orang tua tidak ada lagi, orang-orang muda pula yang mula berlaku tidak jujur. Ada setengah kalangan yang menyembunyikan pinggan mangkuk yang dipinjam. Ada juga setengah kalangan yang tidak mengembalikan pinggan mangkuk yang pecah atau retak dengan alasan takut dimarahi oleh orang-orang bunian. Sejak itulah, orang bunian tidak lagi memberi pinjam pinggan dan mangkuk. Ternyatalah manusia biasa ini tidak pernah jujur dalam berjanji. Akhirnya, orang-orang bunian tidak lagi mempercayai mereka. Kalau difikir-fikirkan, orang bunian ni tak jahat. Kita ni lah manusia yang bertubuh kasar ni yang lebih jahat, kata arwah nenek saya dahulu. Tetapi selalunya kita yang menyalahkan orang lain bila orang-orang bunian ni bertindak balas. Salah diri sendiri yang tidak kita sedari. Begitulah nenek saya mula merungut bila mengenangkan perangai manusia ini. Orang-orang bunian ini juga menurut cerita nenek adalah makhluk Allah seperti kita. Mereka juga hidup berkeluarga, bermasyarakat dan mempunyai peraturan hidup. Bezanya, kita ni tak dapat melihat mereka sedangkan mereka ni boleh melihat kita. Saya pernah jumpa teka-teki ni. Apakah makhluk yang bertanduk, badannya besar, berkaki 4, dia nampak kita tapi kita tak nampak dia? Tahu jawapannya? Jawapannya ialah lembu menyorok. Baik, kita teruskan. Kalau kita tahu orang bunian, mereka ni tidak akan berani mengganggu kita, ujar nenek saya. Kalau kita sudah tahu mereka ni orang bunian, berarti mereka kenal kita.
Kalau dia dah kenal kita, masakan pula lah dia nak mahu mengganggu. Katanya lagi. Setelah mencungkil dari nenek mengenai pengalaman-pengalamannya sebagai bidan kampung, barulah saya menyedari bahawa nenek memang ada hubungan dengan orang bunian. Tok Syekh yang sering menjelma apabila nenek menghadapi kesukaran adalah penghulu bunian. Dari cerita nenek, Tok Syekh itu asalnya dari manusia biasa, iaitu keturunan dari moyang nenek dahulu. Tetapi Tok Syekh tidak dapat balik semula ke pangkuan masyarakat manusia biasa setelah dibawa lari oleh orang bunian. Sebelum Tok Syekh dilarikan oleh orang bunian, dia adalah seorang pemuda biasa yang dikenali dengan nama Mat Akir. Kerja Mat Akir ini mencari rotan, damar dan manau ke hutan. Setiap hari dia ke hutan, kadang-kadang hingga lewat petang barulah balik ke rumah. Ketika ini, di mana-mana pun kampung di negeri ini masih diliputi oleh hutan yang tebal. Perhubungan di antara satu kampung dengan kampung yang lain amat sukar. Binatang-binatang buas juga berkeliaran hingga kadang-kadang tersesat masuk ke dalam kampung. Pada suatu hari, Mat Akir masuk ke hutan seorang diri sahaja. Sudah menjadi kebiasaan kepadanya masuk ke hutan dengan tidak mengajak kawan-kawan. Mat Akir juga suka bersendirian sahaja kalau membuat apa-apa pekerjaan. Hari tersebut dia masuk ke hutan tidak balik ke rumah hinggalah lewat malam. Orang-orang kampung menjadi bimbang kerana Mat Akir tidak balik. Tok Lah yang menjadi ketua kampung menyuruh beberapa orang pemuda menjejaki Mat Akir ke tempat dia selalu mencari rotan pada keesokan harinya. Hinggalah 3 hari orang-orang kampung mencari Mat Akir tetapi tidak juga bertemu. Tok Lah menyuruh pula pawang bulin untuk menengok tetemas. Ini dipanggil sebagai ilmu semacam nujum juga. Untuk melihat ke mana perginya Mat Akir. Kalau ditangkap binatang buas, tentulah ada kesan-kesannya. Berapa lama baru tanduknya tumbuh? Tanya Mak Teh, ibu Mak Akir kepada pawang bulin. Tak tentu. Kalau orang bunian dah perkenankan dengan dia, setakat 3 hari ini dah tumbuh dah. Beritahu pawang bulin menambahkan bimbangnya hati Mak Teh. Bagaimanapun, Tok Leh tidak putus asa. Dia tetap menyuruh anak-anak muda di kampung itu mencari Mat Akir. Kebetulan pada hari yang ketiga itu Mak Akir balik semula ke rumah. Mak Teh terlalu gembira sambil mengadakan kenduri doa selamat menyambut kepulangan Mat Akir itu. Bila ditanya oleh orang-orang kampung ke mana dia menghilang, Mak Akir memberitahu yang dia tersesat. Dia sampai ke perkampungan orang asli. Kebanyakan orang-orang kampung lebih percaya dengan cerita Mak Akir dari kata-kata pawang bulin yang mengatakan Mak Akir disuruh oleh orang-orang bunian. Sejak kehilangan Mak Akir, kemudian dia balik semula ke rumah selepas 3 hari. Orang-orang kampung tidak menghiraukan sangat peristiwa itu. Mereka hanya menasihatkan Mat Akir supaya pergi bersama kawan-kawan bila masuk ke hutan. Tapi bagi pawang bulin, dia tetap tidak percaya Mak Akir tersesat di hutan hingga sampai ke perkampungan orang asli. Mak Akir juga tidak menerangkan kepada sesiapa pun apakah yang dialaminya selama 3 hari sesat di hutan. Anak awak tu diubat, Teh. Nasihat pawang bulin kepada Mak Teh. Budak tu tak sakit. Macam mana nak diubat? Bantah Mak Teh bercampur hairan dengan desakan pawang bulin supaya mengubat Mat Akir. Budak tu sakit. Cuba tengok mukanya, pucat saja tak berseri. Ujar pawang bulin meyakinkan dia. Entahlah Tok Pawang. Keluh Mak Teh semacam tidak percaya dengan dakwaan pawang bulin. Pasal kulitnya putih, sebab itulah kita nampak macam pucat aja. Saya tak tahu pula apa sakitnya budak Mak Akir tu. Katanya lagi. Aku cuma mengingatkan, sahut pawang bulin. Dia tu anak awak. Kalau nak berubat, boleh je aku ikhtiarkan. Pawang bulin memberi pengakuan sanggup untuk menolong. Mak Teh hanya mengangguk kepala memberi pengakuan kerana tidak mahu melukakan hati pawang bulin. Padahal, di dalam hatinya dia langsung tidak percaya dengan kata-kata pawang bulin yang mendakwa Mak Akir sedang sakit dirasuk orang bunian. Nanti, kalau melarat sakit Mak Akir tu, saya bagi tahulah pada Tok Pawang ya. Kata Mak Teh. Pawang bulin tidak boleh berkata apa-apa lagi. Mak Teh sendiri tidak berkeras mahu mengubat Mak Akir.
Pada penglihatan Pawang Bulin, memang Mak Akhir ini sudah dirasuki bunian. Mak Akhir bukan lagi seperti Mak Akhir sebelumnya. Dari mata kasar orang yang tidak nampak akan perubahan kelakuan Mak Akhir, tetapi Pawang Bulin sudah menduga sejak Mak Akhir sering ke hutan seorang diri sahaja. Apalagi kelakuan Mak Akhir tidak mahu bercampur gaul dengan anak-anak muda yang sebaya dengannya. Dengan kehilangan Mak Akhir selama 3 hari, kemudian muncul semula dengan tiba-tiba, menguatkan lagi alasan Pawang Bulin bahawa yang Mak Akhir ini benar-benar sudah dirasuki bunian. Sayangnya, Mak Teh sendiri tidak begitu yakin dengan cerita Pawang Bulin itu. Tok Lah juga tidaklah boleh berbuat apa-apa dengan berkuat menggesa Mak Teh supaya mengubati Mak Akhir. Mak Akhir sentiasa bersendirian sahaja. Kalau dia mandi ke sungai, dia mengambil masa yang lama. Dia akan menggosok badannya sambil berendam di dalam air, menggosok-gosok celah-celah jarinya, menggosok-gosok celah-celah kukunya. Pendek kata, dia terlalu asyik membersihkan diri dari segala daki atau kekotoran. Kelapa dan orkid baik untuk rambut. Oleh kerana Mak Teh tidak berkuat untuk mengubati Mak Akhir, maka Pawang Bulin juga tidaklah mengambil berat sangat. Dia hanya mahu menolong kalau Mak Teh mahu menerimanya. Sebaliknya, Mak Teh menganggap dia sengaja mengada-adakan cerita tentang diri Mak Akhir. Selepas peristiwa Mak Akhir yang hilang 3 hari itu, pernah juga Mak Teh mendengar suara seperti orang berbual-bual pada waktu malam di belakang rumahnya. Bunyi orang berbual itu tidaklah berapa jelas, tetapi kerap kedengaran, terutamanya pada waktu bulan yang mengambang. Timbul pula keinginan Mak Teh mahu mengintai siapakah yang berbual-bual di tengah malam itu. Tetapi dia takut untuk turun ke tanah ketika bulan mengambang. Dia selalu mendengar cerita tentang harimau yang selalu berkeliaran bila bulan mengambang penuh. Pernah juga dia mengintai anaknya Mak Akhir yang tidur di ujung serambi. Setiap kali dia menjengah ke ujung serambi, didapatinya Mak Akhir ada tidur nyenyak di situ. Oleh itu, dia tidak mengesyaki apa-apa terhadap Mak Akhir apabila mendengar suara orang yang berbual-bual di belakang rumahnya. Mak Teh menceritakan pada Tok Lah mengenai apa yang didengarnya pada waktu malam ketika bulan mengambang. Kerana Tok Lah, dia mahu memastikan siapakah yang datang berbual-bual di belakang rumah Mak Teh. Dia menyuruh anak-anak muda mengendap siapakah yang datang ke situ. Kalau bunyi orang... Oh, ini Tok Lah, Tok Lah. Kalau bunyi orang lelaki berbual dengan orang perempuan, itu tanda ada orang nak mencemarkan nama kampung kita. Ujar Tok Lah marah. Apa yang Tok nak buat? Tanya salah seorang anak muda. Kita nikahkan mereka. Tegas Tok Lah. Kalau kita biarkan mereka membuat perkara yang sumbang, berarti kita dah sama-sama bersubahat dengan maksiat. Ujarnya menaruh curiga kepada Kiah janda muda. Kisah janda Sudah selalu juga didengarnya Kiah janda muda suka melayan anak-anak muda yang mengusiknya. Kadang-kala bila musim ke sawah, Kiah janda muda sengaja membawa bekalan lebih untuk mempelawa anak-anak muda menjamah bekalannya. Kuda yang mana jadi pilihan? Amboi, baik kita teruskan. Kita tak boleh biarkan orang buat tak baik dalam kampung kita. Jelas Tok Lah lagi. Baik, sebelum saya teruskan, seandainya anda telah sampai ke peringkat minit ni, jangan lupa untuk tekan butang like sebagai tanda hadiah kepada saya. Terima kasih guys. Sementara Sarip Uncoy, iaitu adik Kiah janda muda, diperintahkan oleh Tok Lah supaya mengawasi kakaknya. Sarip Uncoy mengintip sama ada kakaknya keluar pada waktu malam ataupun tidak. Kalau keluar malam-malam hari, ke mana tempat pula yang dituju oleh Kiah janda muda. Hampir 2 minggu mereka mengawasi Kiah janda muda, tetapi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan janda muda itu keluar bila malam hari. Sebaliknya, bunyi suara orang berbual-bual di belakang rumah Mak Teh tetap kedengaran juga. Biar saya tanya kakak saya tu, Tok Leh, kata Sarip Uncoy semasa tersinggung bila dituduh kakaknya mahu melakukan perbuatan sumbang. Takkanlah dia nak mengaku Sahut Latik Debok pula. Mereka semua berkumpul di surau membincangkan siapakah yang kedengaran berbual-bual itu. Semasa mereka mengintai, suara orang berbual-bual semakin dekat kepada mereka, tetapi semakin diserbu, semakin jauh pula perginya.
Inilah yang menghairankan Tok Lah dan anak-anak buahnya. Sari Oncoy yang disuruh mengawasi Kiah janda muda pula mendapati kakaknya memang tidak keluar dari rumah sepanjang malam. Siapa pula yang melakukan perbuatan sumbang tu? Bisik Tok Lah keheranan. Kalau benar Kiah, kenapa pula dia ke belakang rumah teh? Apakah dia berjumpa dengan Mak Akir? Keluhnya tertanya-tanya dengan misteri yang melanda kampungnya. Kalau begitu, biar je saya bermalam dekat rumah Mak Teh. Biar saya sendiri yang mengawasi Mat Akir. Sahut Latik Debuk menawarkan diri. Latik Debuk memang berkawan rapat dengan Mak Akir sejak kecil lagi. Tetapi disebabkan sikap Mak Akir yang suka menjauhkan diri sejak kebelakangan itu, membuatkan Latik Debuk juga tidak mahu menghampiri dia. Sebelum Mak Akir suka menyendiri itu, selalu didapati oleh Latik Debuk. Dia bercakap seorang diri. Bagus juga cadangan Latif tu. Tok Lah bersetuju sambil mengangguk-angguk kepala. Latif cuba perhatikan Mak Akir. Sementara Sarip pula perhatikan kakaknya. Dengan cara ni saja kita dapat memerangkap mereka. Yang lain-lain terus mengendap di belakang rumah Mak Teh. Faham? Kata Tok Lah macam memberi perintah. Pada malamnya masing-masing melakukan seperti yang disuruh oleh Tok Lah. Sari Oncoy tidak tidur semalaman mengawasi kakaknya Kiah janda, sama ada keluar dari rumah ataupun tidak. Sementara Latif Debuk pula tidur bersama Mak Akir di rumah Mak Teh. Puas Latif Debuk berpusing ke kiri ke kanan, didapatinya Mak Akir itu tidurnya nyenyak. Sekali-sekala terdengar suara Mak Akir, bukan suara, senar Mak Akir beralun-alun di hujung serambi. Dia terdengar juga Mak Teh keluh kesah di tengah rumah. Sebenarnya Mak Teh sudah diberitahu tujuan Latik Debuk untuk tidur di rumahnya. Sementara Tok Lah dengan beberapa orang lagi anak muda menunggu di bawah belukar senduduk di belakang rumah Mak Teh. Malam semakin sepi dengan angin sepoi-sepoi bahasa meniup perlahan. Sejuk terasa menyusup sampailah ke tulang. Nyamuk juga mengiang-iang di pangkal telinga. Tetapi Tok Lah tetap bersabar menunggu bersama dengan orang-orangnya. Bila tengah malam mula diserkup kesepian, bulan semakin terang mengambang. Latif Debuk yang ditugaskan mengawasi Mak Akir merasa sangat mengantuk. Berat sangat pelupuk matanya bagaikan tidak dapat diangkat-angkat. Semakin dilawannya, mata yang mengantuk, semakin lemah terasa tubuh anggotanya. Dalam keadaan itulah Latif Debuk terus tidur nyenyak, tidak sedarkan apa-apa lagi. Esoknya, bila dia terjaga, dia memberitahu kepada Mak Teh tentang apa yang dialaminya. Mak Teh juga mengaku yang dia sendiri sangat-sangat terasa mengantuk. Tak pernah Mak Teh mengantuk macam ni, ujar Mak Teh keheranan. Saya juga tak pernah mengantuk sampai tak sedar apa-apa, sahut Latif Debuk. Agaknya masa awak semua tidurlah, kami dapat dengar orang berbual-bual dengan jelas. Beritahu Tok Lah merasa takjub dengan kejadian tersebut. Suara orang lelaki berbual-bual dengan perempuan. Bila kami dekati ke arah suara tu, semakin jauh pula pergi dia. Seolah-olah kami dibawanya ke hutan pula, ujarnya. Apa yang Tok Lah dengar mereka cakapkan? Tanya Latik Debuk semacam kesal kerana dia tertidur. Lama Tok Lah terdiam. Dia masih dalam kebingungan bila mengenangkan pengalaman semalamannya berjaga di belakang rumah Mak Teh itu. Kemudian barulah dia menjawab. Suara yang perempuan tu mengingatkan yang lelaki supaya berhati-hati. Katanya ada orang mengendap. Dari apa yang didengar oleh Tok Lah, pasangan yang sedang berbual itu menyedari ada orang mengendap. Oleh itu, yang perempuan mengajak si lelaki segera mengikutinya. Sebaliknya, yang lelaki meminta tangguh juga kerana takutkan dirinya tidak sesuai dengan keluarga perempuan. Tok Lah yang mendengarkan berhati-hati perbualan pasangan berkenaan cuba memerangkap dari dekat. Tetapi suara perbualan itu beralih-alih. Sekejap terdengar di sebelah darat, sekejap di sebelah baru. Setelah puas mengikuti bunyi suara orang yang berbual itu, barulah Tok Lah merasa takut. Bulu tengkuknya tiba-tiba sahaja meremang. Dalam hatinya sudah mula menuduh bahawa suara pasangan yang berbual itu bukan lagi suara manusia biasa. Kalau begitu, ini bukan suara manusia biasa ni, keluh Tok Lah memerhati ke arah Latif Debuk.
Latif dia dah mengawasi Mak Akir. Sarip juga sudah mengawasi Kia. Tapi mereka berdua ni tetap ada di rumah. Ini bukan kerja manusia biasa ni. Tok Lah semakin yakin dengan anggapannya itu. Barulah Mak Teh menceritakan kepada Tok Lah apa yang telah diberitahu oleh Pawang Bulin kepadanya. Dengan nasihat Tok Lah, bersetujulah Mak Teh meminta Pawang Bulin menyemah rumahnya. Semasa Mak Teh datang ke rumah Pawang Bulin, mula-mulanya dia enggan untuk mengubat Mak Akir yang dikatakan sudah dirasuk oleh bunian. Tetapi Tok Lah kuat mendesaknya supaya berusaha menyelamatkan Mak Akir. Pada pandangan mata kasar, memang tidak siapa pun menduga yang Mak Akir itu sakit. Kehidupannya sama seperti manusia yang tidak sakit. Dia tetap ke hutan mencari rotan, manau dan damar. Kadang-kadang dia memasang rawai di sungai. Dia juga rajin mencucuk atap ke sawah dan menoreh. Pendek kata, tidak ada yang berbeza kehidupan Mak Akir dengan orang-orang kampung yang lain. Inilah yang menyebabkan Mak Teh tidak begitu percaya pada mula-mulanya. Kalau Mak Akir sudah dapat dikuasai oleh bunian, susahlah kita nak ubat, keluh Pawang Bulin. Saya hanya boleh mencuba sama ada berjaya atau tidak, bukan kuasa saya, katanya bercampur kesal kerana sikap Mak Teh kepadanya sebelum itu. Cubalah sedaya upaya Tok Pawang, pujuk Tok Lah. Bersemah, kenalah kita potong seekor kambing, sahut Pawang Bulin meletakkan syarat. Saya sangguplah Tok Pawang, saya sanggup, sahut Mak Teh serba salah. Hatinya sudah tekad mahu menerima Pawang Bulin untuk mengubati anaknya Mat Akir. Dalam masa Pawang Bulin bersiap-siap mahu mengubati Mak Akir, gempar lagi sekampung mengatakan bahawa Mak Akir sudah meninggalkan rumah. Seorang pun tidak mengetahui ke mana perginya Mak Akir. Bagaimanapun, Latif Debuk ada juga nampak Mak Akir ke hutan mencari rotan. Lebih seminggu orang-orang kampung mencarinya, tetapi Mak Akir tidak juga ditemui. Sejak itu, mereka semacam putus asa mahu mencari Mak Akir kerana Mak Akir tidak lagi muncul-muncul.